Okey, buku teks letakkan satu demi satu di atas meja model A dengan model B. Maksudnya model A itu model yang berongga, model B itu model yang maksudnya dia punya tulang padat. Okey, so tulang padat. Tulang padat tu maksudnya dalam tu tak ada kosong lah. Okey, so nyatakan satu pernyataan masalah daripada situasi di atas. So kalau dia nak buat satu pernyataan masalah, jadi kita macam kena buat satu soalan. Satu soalan. Contohnya, contoh jawapan dia macam ni. Adakah korang dah tahu kan berongga dengan tak berongga, maksudnya dia berkaitan dengan tulang lah kan. Takkan tiba-tiba pasal tiang konkret pula. Mana korang belajar pasal tu? Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Kita memang tahu tulang berongga tu lebih kuat. Tapi kita kena nak buat satu situasi di atas. Sebab sains ni lain, kalau biologi lain. So, adakah tulang berongga? So, korang kena bagi tahu siapa yang lebih kuat. Siapa yang lebih, maksudnya dalam eksperimen ni korang tahu tulang berongga lebih kuat. Jadi korang kena buat soalan, adakah tulang berongga yang lebih kuat berbanding dengan tulang padat? Kalau tulang padat lebih kuat, korang kena buat tulang padat lebih kuat daripada tulang berongga lah. Maksudnya yang mana yang positif? Soalan dia. Okay, so hipotesis. So korang tahu hipotesis dia? Hipotesis ni jangkaan sebenarnya. Kalau ikutkan dalam bidang sains, hipotesis ni kalau kita tulis salah pun tak apa. Sebab hipotesis ni, kita nak tentukan betul, kita kena buat eksperimen. Hipotesis ni dalam sains dia adalah jangkaan. Apa yang kita jangkakan. So, yang kita jangkakan daripada apa soalan itu tadi, bukan kita pasti itu jawapan, tapi kita jangkakan tulang berongga adalah lebih kuat kan? Lebih kuat berbanding tulang yang padat. Okey. Nampak? Jangkaan, tapi tak semestinya betul. Tapi kalau kau tulis tulang padat lebih kuat berbanding tulang berongga, tak salah sebenarnya. Sebab itu jangkaannya. Eksperimen ni akan menentukan. Tapi janganlah korang tahu tulang berongga tu kuat, tulislah tulang berongga yang kuat. Jangan buat terbalik pula. Okey, yang sengaja pula. Okey. Okey. Berdasarkan maklumat yang diberikan, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat kekuatan antara tulang yang berongga dengan tulang yang padat menggunakan rod kaca. Rod kaca tu bermaksud dia mewakili tulang yang padat. Tiup kaca, saya tak pasti tiup kaca ke rod kaca. Dia yang satu tu mesti ada berongga. Kaki retort pemberat dan dawai kuprum. Right. So, huraian anda haruslah mempunyai kriteria-kriteria yang berikut. Apakah tujuan eksperimen? Korang buat eksperimen ni untuk apa? Untuk mengkaji. Kalau dalam kalau dalam uh, kalau dalam belajar bio ke apa, kena buat untuk mengkaji lah. Tapi kalau korang tak perlu membandingkan kekuatan tulang berongga dengan tulang yang padat. Tapi kalau korang buat untuk mengkaji hubungan, apa asal pula tak boleh hubungan? Kenapa tak boleh? Untuk mengkaji hubungan tak boleh. Sebab dia tak ada semakin-semakin. Dia tak semakin kuat tulang, semakin berongga tulang itu semakin kuat. Tak. Tak boleh lah. Sini tak boleh buat semakin-semakin sebab dia hanya tulang berongga, tulang yang padat. Itu je. So tak ada semakin-semakin kat situ.
So, next. Mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, ni saya cakap je lah. Okey, agak-agak ni lah. Yang pertama, pemboleh ubah yang kita, sebab ada dua jenis batang rod kan? Rod kaca dengan tiup kaca dengan rod kaca. So, itu adalah apa? Pemboleh ubah apa? Dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi jenis rod kaca. Tak tulis pun tak apa, nanti korang dengar je recording balik. Okey. Pembalik ubah bergerak balas. Apa yang gerak balas? Bergerak balas. Bila kita bagi dua pilihan iaitu rod kaca dengan tiup kaca, apa yang bergerak balas? Apa kesan daripada kita gunakan rod kaca dengan tiup kaca? Dia letak apa atas pemberat tu? Dia letak apa atas rod kaca? Atas rod kaca tadi dia letak apa? Pemberat kan? Jadi bilang pemboleh ubah bergerak balas adalah bilangan pemberat. Maksudnya, kita nak tentukan yang mana rod kaca yang lebih kuat. Jadi, bilangan pemberat tu yang akan menentukan rod kaca mana yang lebih kuat. Maksudnya, lagi banyak bilangan pemberat, lagi kuatlah rod kaca tersebut. Okey, lagi kuat rod kaca tersebut. Okey. Okey, prosedur atau kaedah. Okey, kalau dalam prosedur pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dimalahkan tak perlu. Okey. So, prosedur atau kaedah ada 4 markah, bermaksud ada 4 markah kat situ termasuk gambar rajah. Okey. Macam mana, takkanlah korang nak letak ni gambar rajah. Memang tak letak macam ni. Sebab rod kaca tu macam sebesar ni je rod dia. Mana boleh korang letak atas ni pemberat tu? Mesti ada cara lain untuk buat rod kaca nak menentukan kekuatan rod kaca tu. So caranya adalah seperti kat depan Bila ada soalan ni mestilah ada soalan lukis kan. Kena lukis lah. Satu rod kaca, kita perlukan kaki rekod 2. Orang ada masuk amal tu. Bila sampai kila kena tutup orang sampai amal dulu. Nanti amal sekolah kat ni pun tak dikati. Okey. So digantung pemberat. Ni pemberat. Ditambahlah nanti. Jadi kaki rekod. Kaki contoh kaki rekod. Lepas tu jadi rod kaca. Okey. Korang kena buat lukisan yang sama. Lukisan yang sama. Rasa ada makna tapi tak ada tingkatan. Bola tu juga macam tu baru buka. Orang tu bola untuk semua eksperimen. Ya ke? Tak payah tipu. Esok periksa. Pusing pula tu. Okey, bila ada dua jenis barang, bermaksud korang kena bila ada dua jenis barang, maksudnya kena ada dua gambar rajah lah. Kita nak lukis satu, satu korang buat rod kaca, dash, tiup kaca. Mana boleh? So, kena buat dua gambar rajah.
Dia sebenarnya bentuk gambar raja tu berfungsi. Tak semestinya kena ikut apa yang sedikit. Mungkin ada cara orang lain, ada yang korang buat, mungkin dia buat, dia rekod, nanti rekod dia pegang sebelah je. Pegang macam tu, tak kedua. Boleh juga. Macam mana nak pastikan dia tak terbalik? Tu korang fikirkan lah. Biasanya orang buat dua lah. Okay. So, sebenarnya ni korang buat kalau buat apa dia punya gambar raja, lepas tu mestilah korang kena buat dia punya prosedur. Rod kaca dan tiup kaca diapit. Diapit pada apa? Kaki rekod. Lepas tu buat apa? Pemberat digantung. Pemberat digantung. Seperti dalam gambar raja. Jangan buat sini. Eksperimen seperti dalam gambar raja dilakukan. Kena terangkan sikit gambar raja apa senangnya. Lepas tu ditambah pula pemberat ditambah secara beransur-ansur. Sehingga salah satu batang patah kita patah stop eksperimen. Tapi kalau tak patah ni, tambah banyak lagi patah air. Okay. Lepas tu jumlah pemberat okay. Jumlah pemberat dia mesti ada perkataan ni direkodkan. Perkataan rekod ni mesti ada. Jumlah pemberat direkodkan apabila salah satu batang patah. Okay. Mesti juga orang kena buat table. Ini kita yang seterusnya dia suruh buat ni. Kau tengok apa? Penjadualan data kalau dalam Tayo atau Kina menganalisis data. Penjadualan data. Penjadualan. Terpulang macam mana korang buat? Kalau kita buat macam ni lah. Sebelah kiri ni jenis batang rod. Itu rod kaca. Lepas tu kita ada tube kaca. Tube kaca tu nanti itu lorong. Lepas tu dia lain pemberat. Pemberat yang digunakan. Mesti nak tu kau nak dapat makan penuh kan. Silakan kau tak dapat makan penuh kan. Alright. Okey. Seterusnya soalan nombor 3. Set kedua tu. Sebab saya pun tak pasti dia nak masuk soalan section C ke, dia nak masuk soalan apa section B ke, section A ke, tak pasti kan. Jadi kita
Bincang lah yang mana yang boleh dibincang. Okay. So, ini soalan section A. Hmm. Okey, Raja dia menunjukkan susunan radan bagi suatu penyiasatan untuk membandingkan kekuatan tulang yang padat pada tulang berongga. Beberapa buah buku diletakkan satu demi satu ke atas setiap model meja sehingga gulungan sehingga bengkok. Saya eksperimen ni tak nak buat buku. Kalau buat kat sekolah, gila, kacau-kacau. Kan dia guna untuk kacau dalam kita. Kita mana guna guna kat rumah tu? Kan? So dia guna untuk kacau. Korang guna untuk kacau, kalau dah patah tu kurang lah. Satu batang tu bukan harga ringgit-ringgit. Saya tak tahu akal apa dulu puluh-puluh. Macam dulu surface batch kat sekolah saya, kita orang pecahkan tu tak apa, tak ada hal. Batch yang saya pecahkan ganti. Tapi kalau kat U pun ganti. Kat U. Okay, so kau boleh dah agak lah kan, yang mana akan kuat. So dia akan sehingga berongga lah akan kuat kan. Sehingga padat tu, of course dia akan patah lebih cepat. Sebab tu lah orang buat rumah ni, tiang tu, dia datang, tiang-tiang cantik tu pun berongga, dalam tu kosong. Dalam tu asalnya kosong. Tapi untuk memberi lebih kuat tiang tu, dia letak besi, satu letak simen. Dia letak besi dulu. Besi apa tahu Y dengan R tu bisa lupa. Tapi besi tu untuk menguatkan batang tu. Sebab tu kalau kau tengok batang tu, walaupun dia retak, tapi dia tak patah. Sebab dia ada besi dekat dalam tu. Okey, samalah. Kenapa? Dia konsep tulang sebenarnya. Asalnya konsep tulang. Contoh kalau kau tengok orang buat rumah tu, dia pakai besi warna biru. Besi warna biru. Ada belakang masih tak bawah. Dia bentuk dia berongga juga. Dia tak ada bentuk padat. Bentuk padat tak. Sebab tu lah dia, sebab tu dia boleh jadi, korang boleh tengok rumah dia punya bumbung setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, dia gabung-gabung. Sebesar-besarnya. Asalnya batang tu kalau korang pegang lembik je. Tapi bila digabung-gabung kan, dia jadi kuat lah. Sama juga meja ni. Dalam dia kosong. Dalam dia kosong. Tapi orang macam korang boleh berdiri tadi. Sekarang tak boleh lah sebab dia dah meja ni dah tu. Dah takut dia mengamuk kan, mamak kan habis. Kan? Tak sedap pun goreng kan. Staycation mamak. Mamak apa heran kan. Sehari boleh dapat raket. Sehari boleh ganti meja lah, tak ada hal. Okay. Sama lah kursi meja yang korang duduk tu, dia punya besi dia tu dalam dia adalah kosong. Okay. Tu. Tapi kereta tak lah. Kereta tak, sebab dia dah nipis nak kosong benda je. Kereta tak boleh lah. Tapi kalau korang angkat bonet enjin tu, korang akan perasan dia macam ada satu rangka kat tepi-tepi dia, lepas tu tengah-tengah dia kosong. Dia rangka tu dalam dia berongga. Tujuan dia nak menguatkan dia punya bonet tu lah, bonet depan dengan bonet belakang. Tu korang angkat, bapak korang, mak korang buka tengok, macam tu. Motor tak, motor dia punya rangka je dia buat dari besi, rangka dalam. Kalau korang bogel-bogelkan motor, tinggal rangka je. Kan? Rangka dia je, yang lain semua body tu plastik je. Kalau dia buat dari besi memang tak bergerak lah motor.
Kan, cuma kalau motor-motornya mahal, of course lah dia buat beli carbon fiber. Dia kuat lah. Dia kuat macam mana pun motor tu. Tapi kalau kita kalau accident kita juga yang remuk. Motor tu tak remuk, orang mati juga. So contohnya, Faris dia tak pergi sekolah sekolah. Tak boleh pergi sekolah. Nanti korang usik. Tangan dia. Dia nak atas usia, saya tak payah. Nanti kan Syarul dah usik tangan kau, semana saya jawab? Mak dia balik suruh datang tu tak payahlah. Tak payahlah dia kering. Teruk, saya tak ambil je gambar lagi. Ni semua. Semua. Ha? Dekat jalan CTP. Ada sebelum nak masuk jalan ke sini, simpang ke kiri tu, terus tu nanti ada satu kedai makan yang kedai makan macam gerai tepi jalan belah kanan. Kalau ke daripada sana ke sini belah kanan. Lepas je gerai tu macam ada construction belah kiri, ada jalan batu-batu. Kat situ lah dia accident. Sebab tu dia punya tu kena batu. Tu luka macam tu. Dia langgar iblis dan syaitan. Motor belah kiri lah. Kau pun tak lesen kan? Motor lah. Tapi bawa kereta. Hati-hati lah walaupun korang ada lesen. Tapi ingat potong pakai akal sikit. Kita potong kiri je. Saya cakap depan mak dia sejumpa dia tu. Apalah potong macam tu kan. Memang kena lah cakap. Potong. Tak sabarlah, memanglah lambat. Kalau kena marah pun kena marah lah. Hadap je lah. Tapi korang macam tu accident dah. Langsung tak nasib baik tak patah. Kata nasib baik tak patah ni. Fikir tu dulu keselamatan diri itu penting. Walaupun korang pergi sekolah dah terlambat waktu sekolah, tak payahlah kejar. Hadap je lah kena marah. Contoh korang bangun pergi sekolah lambat. Tapi nak pergi sekolah juga. Hadap je lah kena marah, tak apalah. Tapi yang penting nyawa lah tu. Kan? Macam saya 5.30 saya mesti pergi ambil anak saya kan kalau pasal. Saya suruh ambil saya. Sampai ni kalau tak ada kereta, kosong jalan kosong, of course saya pecut lah, kosong. Tapi ada motor kereta kat depan slow, tak boleh nak potong, kau je lah. Tak payah nak celah-celah, nanti kan celah-celah lain jadi. Nampak? Okey, sabarlah, tak apalah. Sebab kalau kita tak sampai, lagilah misal kan, tak sampai lagi teruk. Sebab saya pernah kenal itu yang masa ada hujan yang saya bawa motor. Sampai dekat simpang yang ada JNT tu, kereta tiba-tiba keluar. Wow. Masa tu saya tengah memotong. Lebih dapat elak. Tapi kesannya, luka kat tepi, lepas tu motor saya rupanya ada dia punya kesan tu, walaupun tak ada apa-apa, rupanya, sebab ada hentakkan sikit, tak ada pecah apa-apa, rupanya kesan dalam enjin. Lama-lama dia bocor. Sebab hentakkan. Selama lepas dalam sebulan 2 bulan asal motor dia bocor. Buka-buka. Ini bahagian yang kena hentak tu. Baik tak pecah, dia cuma tukar getah je. Masih baik. Kalau tidak, tukar enjin. Vintage, apa lagi? Akhir tak. Masih lagi laju lah. Okay. Dah tukar tu, tukarlah absorber, tukarlah macam ada saya kedai. Ni mau absorber tak boleh pakai tukar orang. Yelah, tukar. Apa lagi kita tukar? Okey dah anak saya nak keluar ni, saya kena ambil anak saya. Kalau tidak banyak benda. Okey. So, sebab tu kalau tulang ni korang kena jaga. Terutama korang SPM, korang yang naik motor ni jaga elok Jangan sampai accident kita tak boleh elakkan. Tetapi bila accident tolonglah. Bila korang tahu kita ni sebenarnya nak bawa kenderaan ke apa, kalau kita nak melanggar, kita dapat rasa kita akan melanggar atau dilanggar, kita dapat rasa. Jadi cubalah buat safety precaution untuk korang supaya tak cedera lebih teruk. Cuba elak di tempat yang korang takkan dilanggar lagi. Nasib baik Jepari tu dia pergi ke Semak.
Cuma batulah kat situ. Nasib baiklah. Sebab dia punya motor tu pecah di depan. Tapi tak ada bengkok apa-apa. Pecah cermin. Maksudnya dia berjaya lah mengelak. Dia boleh kena kereta. Kereta dah cerita lain. Nasib baik. Kereta yang dia cuba potong tu yang tolong dia. Kalau pergi je macam mana? Siapa tahu dia dalam semak. Okay. So kita tengok jumlah buku dia dapat bertahan sehingga 10 buku, manakala silinder yang padat tu dia dapat tahan sehingga 6 buah buku. Berdasarkan jadual 3, silinder manakah yang lebih kuat? So kita tahu jawapannya adalah silinder berongga. Okey, nyatakan formula ubah dimalarkan dalam eksperimen ini. Tadi tadi formula ubah dimanipulasi jenis rod. Formula ubah dimalarkan bilangan pemberat. Formula ubah bergerak balas. So dimalarkan jenis buku, disim buku. Disim buku, jenis buku susah. Kalau cerita buku biologi, buku ni. Disim buku lah, kita pakai buku yang sama. Okay, boleh lagi? Panjang rod. Panjang rod pun boleh. Okay. Tapi biasanya dalam eksperimen ni, kita nak tengok benda, kita nak uji benda apa sebenarnya? Kita nak uji rod tu kan. Jadi yang dimalarkan mesti berkaitan dengan rod. Panjang rod, disim rod. Jangan sentuh pasal pemberat. Sebab kalau kau nak tahu pemalar tu tidak sebut pasal apa, mesti merujuk kepada benda yang kita kaji. Okay, faham. Alright. Okay, hipotesis untuk eksperimen ini. Hipotesis untuk eksperimen ini. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Okey, apakah kelebihan haiwan yang mempunyai tulang yang berongga? Haiwan yang ada tulang berongga ni apa kelebihan dia? Kuatlah. Ringanlah. Kuat dan ringan. Kalau haiwan yang ada tulang berongga ni dia kuat dan ringan. Macam gajah tu tulang dia tak kuat. Berongga ni tak salah lebih kepada burung. Sebab tu dia boleh terbang, jatuh pun daripada langit, dia patah sayap sikit je. Tak mati kalau korang bubuh minyak gamat, balut-balut, so boleh terbang lah. Ya. Okay. So, berikan satu contoh haiwan yang mempunyai tulang yang berongga. Sebaru sebut. Apa? Okey, kita pergi kepada sistem endokrin. Okay. Nombor 9. Dalam biologi ada satu bab belajar pasal sistem biakan. Boleh lah, drop sains ambil bio. Kalau bab ni tak rasa. Okey, antara kelenjar endokrin tersebut yang manakah dikenali sebagai kelenjar indo. Maksudnya dia mengawal keseluruhan kelenjar. Cuba kau fikir logik. Mestilah dia berada di pusat. Otak. So jawapannya W. Tak payah bagi nama. Tak payah bagi nama. Habis tu kalau orang tanya kepala otak, kat lutut je. Macam tu pula. Okey. Dia soalan ni, kalau dia bagi label W, X, Y, Z,
korang bagi jawapan W, X, Y, Z. Tak payah bagi nama. Kalau saya suka soalan macam ni. Sebab kalian tak hafal nama. Okay. Okay. Sebab dia. Kenapa jawapan dia W? Suka je jawapan W. Mana boleh. Kenapa? Sebab dia bagi ayat tadi, dia mengawal keseluruhan sistem endokrin. So, agak-agaklah apa jawapannya? Kenapa W? Sebab kelenjar W menghasilkan hormon-hormon yang mengawal sistem endokrin yang lain. Yang bawah-bawah tu dikawal oleh W. Dia rembeskan hormon untuk kelenjar-kelenjar yang lain. Sebab itulah naik motor pakai helmet. Ada pergi sampan naik tak pakai helmet. Lagi bagus naik kereta pun pakai helmet. Cubalah test. Cuba test tengok. Ada dulu kat matrik. Kat matrik pun ada kawan saya buat. Dia pakai helmet naik kereta. Helmet macam style lama tu naik kereta. Orang tanya kenapa ni? Saya jaga otak saya tak nak pergi exam. Betul lah sebab tu kita pakai helmet. Sebab tu pakai helmet yang mahal-mahal lah kan. Dulu kat Malaysia ni tahun tak salah 60-an ke 60-an 50-an tak mana pakai helmet kalau tak cerita perambian. Mana pakai helmet. Tapi sebabkan accident tu makin banyak orang bercakap ataupun bila dah jatuh tak ingat pula, lupa bila ingatan, so dia suruh pakai helmet. Okay. Kalau korang nak tengok helmet-helmet yang cantik kat dunia ni, kena pergi kat Vietnam. Vietnam kat atas jalan banyak motor. Kalau berhenti tu, kereta berhenti keliling motor. Kena bagi motor jalan baru boleh jalan. Okay. Sebab tu helmet tu dia tujuan dia untuk melindungi bahagian-bahagian yang penting kat kepala lah. Sebab itulah kalau kita accident, helmet tu berjaya intact dekat kepala, maksudnya selamat lah. Walaupun ada patah-patah, tapi bila ada pendarahan di otak, yes, okay, mungkin akan menyebabkan orang kehilangan ingatan ataupun sehingga koma. Sebab nak otak ni kalau korang perasan atau bila dia buat pembedahan kat otak, dia mesti cakap nak buang darah beku. Itu je lah yang dia boleh buat. Dia tak boleh kembalikan ingatan, tak boleh. Sebab once ada darah beku kat otak ni, dia kena keluarkan. Sebab otak ni dia akan tersumbat, tersekat. Tu yang boleh menghasilkan menjadi stroke tu. Sebab tu orang stroke, gejala seterusnya dia akan hilang ingatan. Alzheimer, dengan Alzheimer. Okay? Ini jaga betul. Okay. So, Encik Raja ni, dia kata dia pesakit diabetes kan? Kelenjar endokrin manakah yang terjejas? Kan? Tak boleh lah bagi jawab. Tu kan buah pinggang. So, mana? Label mana? Yang terjejas. W, X, Y, Z? Y. Itu nama dia apa tu? Pancreas. Sebab tu lah orang-orang yang ada masalah diabetes ni, orang cakap kena buang betul pancreas. Bila dia kena buang pancreas dia, kena operate buang pancreas, maksudnya seumur hidup dia kena cucuk insulin. Jadi doktor lah hari-hari. Tak cucuk, tak mati ya. Sebab dia nak memproses glukosa dalam badan. Kita makan gula, boleh. Kau janganlah makan gula. Kau tak makan gula, lemak. Memang biasa orang yang ni kena belilah. Sebab tu dia tak pergi klinik cucuk. Kalau pergi klinik cucuk kan bayar lagi kan. Cucuklah sendiri. Ada anak murid saya sampai ke
abang daripada sulung sampai ke dari 5 beradik sampai ke 4 cucu atuk dengan nenek. Baru-baru ni dia punya nenek meninggal ya. Atuk dengan nenek tu dua-dua punya cucu. Jadi dia orang ni lah. Dah yang tu yang sulung pergi belajar. Turun pula nombor 2 belajar cari cucu. Lepas tu yang kedua pergi belajar. Turun kat nombor 3 pula cari cucu. Faham? Dia bertukar lah cucu. Sampai dah tak ada lah. Nenek dah tak ada baru meninggal. Nenek baru meninggal. Jalan. Masih. Habis. Habis cerita-cerita cucu-cucu. Lepas tu dah untung jadi doktor. Boleh lah. Tapi of course dia pakai duit lah. Walaupun tu nak beli insulin kan. Okay. So kita tahu jawapan dia tadi. Jawapan dia tadi adalah Y kan. Okey, jelaskan bagaimana kegagalan kelenjar endokrin Y tadi tu ternyatakan menyebabkan cerajan menghidap diabetes. Kenapa berlaku kegagalan tu? Apa yang dihasilkan oleh kelenjar Y tu? Tadi saya baru sebut. Pankreas tu dihasilkan apa? Insulin. Jadi kegagalan menghasilkan insulin menyebabkan apa yang meningkat? Insulin tadi diproses apa? Sebab sebut. Glukosa. Kegagalan menghasilkan insulin menyebabkan glukosa gagal diproses. Sebab itulah kalau kau pergi mamak, mesti ada orang order. Teh tarik juga nak teh tarik. Kurang manis. Sebab dia nak buih. Kalau teh tarik tu nak buih mestilah kena manis betul. Ataupun dia mesti cakap, teh kurang manis. Tak ada pula orang nak order. Teh kurang harga. Dia? Teh dia? Kan tak ada. Sebab itulah sebab kurang manis pun letak ada gula kan. Memang saya dah tahulah, saya dah ikut orang-orang apa pakcik-pakcik dia di masjid kan, yang pakcik-pakcik yang atuk-atuk yang di masjid yang banyak penyakit. Bila pergi kenduri kan, kenduri lepas maghrib kan, ada kenduri muncul kenduri lepas maghrib lah. Kan makan-makan, ini tak ada. Faham lah. Melantak. Saya tengok di masing-masing berpenyakit. Contoh kalau ayah kecil kat rumah, makan nasi dengan sayur je. Tapi bila saya pergi tengok, saya pernah pergi tengok, kalau kenduri semua benda dia basah. Cakap kat kecil, ya, saya tahulah saya ikut. Dia tak berani lah dengan sebab saya tahu kan. Dia takkan mak kecil dia. Kat rumah je tak makan. Sebab tu suka pergi kenduri. Okay. Alright. Okay. Namakah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar Z? Tu Syarul apa dia? Kelenjar Z dihasilkan apa kalau lelaki? Bukan sperma, dia bukan. Saya tanya dia rembeskan apa? Hasilkan sperma. Hormon apa? Kalau hormon ni tak ada, korang bukan lelaki, korang tes TES TOS TERON TES TOS TERON testosteron. So kalau kurang kalau jadi kurang hormon ni, kita lelaki sebenarnya hormon lelaki dan perempuan ada dalam badan kita. Tapi sebagai lelaki dia akan hasilkan hormon lelaki banyak. Sebab tu jadi lelaki. Sebab tu ada setengah orang ni sebabkan hormon testosteron sikit, dia lambat untuk matang. Lambatlah untuk matang. Muka untuk perempuan tu lambatlah, tapi dia akan jadi lelaki juga. Tapi ada setengah orang dia lebih sikit perempuan tapi lelaki. Okay.
Saya tak tahu lah kan, saya dengar baca-baca pendapat kan. Sebenarnya masa kecil, orang-orang macam contoh yang dah kat Australia tu, parent dia tu kena tahu kan? Tahu tak? Parent dia sebenarnya kena tahu waktu kecil tu dia cenderung ke arah apa. Waktu dia kecil, dia cenderung ke arah apa. Kan orang cakap kunsa kan? Kunsa kan dia lahir sebagai ada dua alat dia kan? Ha, sebab masa kecil tu dia kena tengok. Sebelum buang, dia kena tengok. Dia cenderung ke arah apa. Adalah orang sebaca kat Ustaz cerita macam ni. Cenderung ke arah apa. Kalau tidak jadi macam ni. Ataupun mungkin masa kecil ni ada setengah-setengah ni pula. Contoh dia ada adik dia semua lelaki. Orang dia perempuan. Dan yang perempuan macam lelaki lah. Boleh jadi. Okay. Mengganas lah kan. Mengganas lah. Contoh macam nasa lah sebab abang dia abang. Abang tu dia memang melasak lah. Tapi cara nak kawal dia pastikan pakai baju macam perempuan. Itulah. Kawal dia macam tu tanggungjawab seorang parent lah. So hormon testosteron. So berikan sebab kenapa? Kenapa sebab apa kesan sekiranya Kelana Z tidak menghasilkan hormon yang secukupnya. Lambat akhir balik. Dah form 5 pun tak akhir balik lagi. Dah form 5 pun tak akhir balik lagi. Masalah tu cakap macam budak dia satu lagi. Ada kurang-kurang macam tu. Ada. Ada. Yang satu lagi. Ni selalu lelaki ni tak nak mengaku. Bila kahwin, tak ada anak. Dia ada masalah hormon. Jadi bila kurang hormon, bilangan sperma yang dihasilkan adalah rendah. Bilangan sperma yang dihasilkan adalah rendah. Laki selalu tak mengaku. Dia tuduh si dia yang mandul. Itu menarik. Selalunya perempuan ni susah nak kata dia mandul. Kenapa perempuan ni susah nak kata dia mandul? Sebab dia ada dua ovum yang boleh menghasilkan, dia ada dua ovari kiri dan kanan yang boleh menghasilkan ovum. Jadi dia boleh menghasilkan ovum dengan banyak. Tapi lelaki pun boleh menghasilkan sperma dengan banyak. Tapi lelaki dia ada satu tempat je untuk menghasilkan sperma. Jadi kalau kurang, dia ada sperma tapi kurang pun boleh menyebabkan tak ada anak lah. Tak menjadilah proses persenyawaan tu. Nampak? Macam mana nak tahu lelaki ke perempuan yang kena buat test lah. Kena buat test, nanti doktor akan beritahu lah siapa yang bermasalah. Macam saya dulu nak dapatkan Kalisha tu, saya tunggu 5 tahun. Cek lah, saya nanti kena redha, boleh cek dua-dua. Tapi memang tak lah masalah sebab penghasilan sperma kurang. Maksudnya saya ada masalah sikit, tapi saya tak adalah macam au-au tak pula. Pelik tu. Jadi penghasilan hormon tu kurang, jadi dia bagi ubat makan. Ubat makan adalah cara makan seharian tu kena berubah. Ubah. Lepas tu dapat sekejap dia tak nak pula. Elok. Okay. So tekan ni. Sebab tu kalau kau tengok drama, asyik perempuan. Sebenarnya cara yang lebih baik ialah pergi cek. Nanti dia akan beritahu lah siapa yang bermasalah. So ada cara untuk atasi. Sebenarnya ada cara. Kadang ada orang kan sampai 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun baru ada anak. Contoh ada satu tu Kalibaskus. Kan Kalibaskus 10 tahun, 11 tahun dapat anak, lepas tu dah lahir meninggal pula, dapat rasa sekejap. Ada masalah jantung. Ada saudara mara yang tak ada anak lagi. Tak nak cek. Tapi dia dah ada anak. Tapi berapa tahun dia tunggu kan? 10 tahun. Allah bagi rahsia sekejap. Lepas tu kita kena redha lah. Maksudnya kita dah ada anak. Sebenarnya boleh. Cubalah lagi. Macam tu lah. Okay. So sebenarnya tapi kita tak boleh cakap contoh siapa-siapa yang ahli keluarga dia anak sikit.
kami ke, tak boleh. Kau sudah sedar, dia cakap, mak ayah kan? Tak. Mesti sebab, kenapa mak dengan ayah korang ni, anak seorang, anak dua orang, anak tiga orang. Tiga orang okay, sebenarnya dah, sebenarnya okey. Tiga orang dah ke atas. Tapi kenapa sikit? Saya sebab, yang pertama mungkin faktor kewangan. Faktor kewangan. Yang kedua mungkin ada masalah kesihatan. Tak kisahlah mak ke, yang ayah ke, biasanya yang menyebabkan anak ni mungkin seorang atau dua orang, mak tu ada masalah kesihatan. Mungkin sampai boleh menyebabkan kehilangan nyawa ke. Contoh ada kawan teacher, dia ada masalah, dia masa dia tak ada, dia sihat masa sebelum mengandung tu dia sihat. Dia kahwin, mengandung, datanglah diabetes, datanglah penyakit-penyakit. Ada jumpa kawan teacher lah kat Terengganu. So kena berhenti kerja nasib baik lah suami cikgu. So dah cerita tu yang saya nak cakap, yang dia kena penyakit-penyakit tu masa mengandung. Allah nak uji dia. So doktor dia cakap apa tau? Awak kena gugurkan kandungan awak, nanti dia akan menyebabkan awak sakit seumur hidup. Mungkin menyebabkan awak ada penyakit diabetes seumur hidup. Mungkin dan paling teruk boleh menyebabkan nyawa lah. Tapi dia nak ada anak, sebab kalau mungkin lepas tu tak ada ke, anak dia okey, dah lahir sihat, tapi sepanjang hidup lah dia kena buat dialisis. Sepanjang hidup dia kena dialisis, dalam sebulan mesti masuk hospital. Alat dialisis ada kat rumah. Beli. Sekarang alat dialisis dah canggih, ada yang boleh bawa ke mana-mana. Maksudnya nak pergi tidur hotel, bawa lah. Tapi mungkin dia ringan je lah. Tak bolehlah bersihkan 100% ke 100%. Yang penting boleh membersihkan pinggang. Nampak? Pengobatan tu nak dia seorang perempuan. Contoh yang ada masalah kesihatan. Itu kena faham. Korang nak tahu mak-mak korang ni, dia menggadaikan nyawa. Sebab masa tu memang oi, mak-mak korang ni, saya selalu cerita kat saya, kalau kita pergi klinik kesihatan ni, benda yang antara yang diorang buat ialah dia suruh minum air gula. Air gula tau. Kenapa minum air gula? Sebab nak test diabetes. Kalau ada masalah diabetes, adalah dia kena kontrol lagi, makan lah, minum lah. So, macam saya tahu teacher tak ada masalah, kata minum lah. Tapi orang-orang yang bermasalah, bila orang-orang yang ada masalah yang saya cakap tadi tu, dia kena datang tiap-tiap minggu. Kau ingat kau suka tunggu tiap-tiap minggu pergi klinik. Tiap-tiap minggu pergi klinik nak? Mak korang suka tiap-tiap minggu pergi klinik. Nak kena cek darah, cek ni. Tak suka. Tu yang pengorbanan lah. Tak semua yang smooth masa dia mengandung, tak semua smooth. Tadilah mak korang masa mengandungkan korang, ada tak sakit? Tanya. Awak tanya sendiri. So korang dah tahulah kenapa korang di tahap sekarang. Okay. Kami risaulah, saya pun ada beberapa anak murid sebelum ni yang seorang. Ada dia seorang je. Macam tu. Ada seorang juga. Cek bapa ada masalah. Saya tak tahu lah, awak tak payah simpan je lah rasa. So itu bapa ada masalah kesihatan. Cek tengok lah. Dia cerita, okey dah faham. Dah faham lah kenapa. Sebab saya pelik tengok mak dia aktif gila. Kan? Lepas tu rupanya bapak dia. Okay? Bapak dia rupanya ada minor stroke. Bahaya awak hancurkan buku. Nak buang nanti. Habis korang kita buang. Okey. Jadual ini menunjukkan unsur HIJK dengan nombor proton dan nombor nuklear masing-masing. Okey, ini patutnya teacher yang ajar sebab saya tak pakar. Nyatakan X dan Y. Kita tengok jadual berkala lah. Okey. Apa jawapan untuk X dan Y? Adalah
X 6 kan? 6. Y 35. Tambah tambah. 6 tu 12 tolak 6, 6 lah. 17 tambah 18, 35 kan? Okey, musuh yang manakah adalah pasangan isotop? Okey, macam mana kau nak tengok pasangan isotop? Dia nombor proton dia sama so H dengan K. Kimia yang betul-betul kimia. Kimia kompon. Okay. Saya tak suka. Saya bagi teacher dah. Perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan isotop secara meluas. Apakah penggunaan isotop dalam bidang perubatan? Yang paling popular sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk membunuh sel kanser. Gamma ni sinar yang paling kuat lah kita kata. Sebab dia boleh menembusi pelambang, kepingan pelambang. Maksudnya dia paling kuat. Sebab itulah orang yang pergi kemoterapi, lepas dia kemoterapi, dia lemah. Dia rasa sangat lemah. Sebab itulah kita kena pastikan dia makan. Cancel lah. Kalau tak tahu lah, satu, tak dua, tak tiga tu mungkin ada chances untuk hidup tu tinggi. Tapi kalau dah tak 4, tak 5, sebenarnya dah tak ada chances untuk hidup. Kita cuma hanya mampu memberi semangat. Macam arwah masa, cek kata 4. Aku ingat saya cakap apa, sebab saya dah tahu saya belajar. Masa tu mati lah. Tapi, bagaimana dia boleh lama lagi hidup? Sokongan daripada kita. Dia lagi lama. Saya ingat arwah masa kena kanser, 2 tahun. Betul. Tapi kena buat kemoterapi semua tu. Tak tahulah, susah nak cakap, nak faham dia sakit. Tapi kita dapat rasa sakit tau buat kemoterapi tu. Kau ingat, suka-suka buat kemoterapi sebab sebelum nak buat kemoterapi tu kena minum macam air tu pun dah siksa. Macam mana? Kena marah je. Tak nak kena marah. Ni abang pakat macam ni tak boleh guna lah. Okay, next soalan ni. Dia suruh lukis kan? Susunan elektron dalam elemen elemen I. Proton ni kan? Okay, 13 kan? So macam mana kita nak lukis tu? So buat bulat-bulat dia kan? Mula-mula bulat tengah-tengah tu dia gelap. Dia bagi nukleus kan? Nukleus. Lepas tu buat bulat seterusnya. Okay. Lepas tu buat bulat seterusnya. Ada 3 kan? 3 petala. Okay. So seterusnya kita nak letak elektron, biasanya kita tak tanda bulat ataupun tanda pangkah. 2, 8. 1, 2, 3, 4. Ikut susunan korang. Yang penting yang petala kedua mesti 8. Lepas tu 3. Supaya cukup 13 proton. Kan? Okay. Tapi kalau dekat kimia kita akan belajar dia tak stabil. Kenapa? Sebab dia ada 3 elektron di petala keluar. Petala keluar tu kalau dia ada elektron tak cukup 8, dia tak stabil. Okay, tu kimia. Tapi sebab tu lah orang macam korang ni boleh juga apply engineering yang sebab korang ada asas. Sebab nanti dia belajar nanti pun sama belajar pun dia akan terang sekali. Asas tapi asas tak belajar lah. Macam korang tengah belajar ni asas. Tapi korang sama belajar diploma ke apa dah tak ada belajar. Yang korang akan belajar kestabilan sampai oktet sama. Sama macam orang belajar kimia. Okay. Jadi tahun lepas ada budak tu sisa 2 orang. 2 orang ke 3 orang? 3 orang. Pergi masuk poli, khusus engineering.
Kata kau ni baik betul, tak apa ke? Nak, nak pergilah. Saya tak boleh, tak boleh cakap apalah kalau sebab nak kan. Pulang, dia 3 orang. Seorang perempuan, 2 lelaki. Okey, nombor 12. Okey, penenang ialah ubat yang digunakan dalam rawatan kemurungan dan masalah kesihatan mental. Yang orang ada masalah depres. Depres. Sebab tu kita panggil kemurungan. Ada. Kawan-kawan dengan teacher ada. Macam tu. Dia aktif. Semua kerja nak buat. Tapi kalau tak buat, dia murung. Ataupun ada masalah sikit, dia murung. Tapi ada juga orang-orang macam ni, dia licik pula. Licik lah. Licik pun ada. Sebab setengah teacher dapat baca kau perangai kan, nak nipu lah ni kan. Tapi kita cuba cakap cara yang betul lah. Kalau kau salah cakap, memang lah dia depress lah. Dia tak pastilah dia orang yang makan ubat, tak pastilah. Tapi setahu saya, kalau jumpa doktor, sebulan sekali, makan ubat tak pasti. Kalau yang teruk tu makan ubat lah. Makan ubat pun tak boleh makan banyak-banyak. Bahaya. Depress ni kenapa boleh jadi depress? Sebab dia stres. Kehidupan dia stres. Stres ni mungkin daripada zaman kanak-kanak ataupun masa dia belajar ataupun pekerjaan. So dia bila jumpa simptom-simptom dia susah nak tidur lah. Dia susah nak tidur tu, dia kena jumpa doktor lah. Mungkin dia dah depress lah. Otak dia tak boleh rehat. Sebab tu kita ni kena kawal. Sebab tu saja korang budak SPM tapi tak semua kita tak boleh lah terlalu stres-stres sangat. Kalau semua subjek stres, mau gila korang. Ataupun tempat kerja kosong lah. Admit je betul-betul push kan. Kita kena kawal lah. Tidak semua stres. Okay? Kau ingat semua teacher tak stres juga. Kalau ada 10 orang macam Syarul, pening kan? Okay? Pening. Sebab tu, tak tahu tak? Kerjaan yang banyak orang stres ataupun jumpa doktor setiap tahun ataupun bulanan. Cikgu. Kau tak tahu, cikgu kau di test kita, kau tak tahu. Adalah. Pentas setiap sekolah mesti ada yang di satu. Okay. Kalau kawan saya dengan teacher contoh lah. Teacher kalau contoh, kawan anak saya takip tu pun ada. Mak rupanya dia cici-cici cara dia bercakap. Lepas tu kalau ni tanyalah. Kakak ada masalah ni kemurungan ni. Saya tahu cara cakap. Kita tahu. Okay. Dia risau. Tak apa-apa sebab dia risau. Contoh masa COVID itu. Orang-orang yang depress ni dia punya kerisau tu tahap tertinggi. Dia risau, mana ni kalau tak pergi sekolah ni orang tak pakai mask, dia orang batuk lah, macam mana sentuh lah tempat ni ada orang sentuh. Dan bekas orang sentuh ni kalau berjangkit. Banyak sangat pemikiran dia. Itulah dia. Itu boleh jadi masalah kemurungan. Okay. So, kelakar kesan penenang terhadap badan apabila dia ambil rawatan. So, apa berlaku? Bila dia ambil ubat kesan penenang, ubat penenang tu, ia akan menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Melambat atau menghalang pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Melambat atau menghalang pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Maksudnya, orang yang makan ubat ni, dia akan jadi macam slow mo sikit. Dia jadi tak aktif, nak tidur. Sebab tu dia cuba untuk tak makan ubat. Biasa yang ada masalah depress ni, mak-mak perempuan. Laki ni depress dia pergi mak-mak. Bukan nak baca Quran. Tak boleh lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa-siapa ni lepas ni kita jumpa kat mama Habis ni kalau imam macam ni. Dia jadi imam kan. Kita kena pesan kat dia, tak boleh. Habis semua. Habis semua dekat kedai mamak semua pak haji semua.
Ha. Dia orang yang menjerit lebih-lebih kalau MU menang. Lepas tu menganjing pula penyokong Liverpool. Sebab biasanya yang menganjing, yang penyokong Liverpool ni yang orang tua-tua. Ya, yang penyokong Liverpool, yang penyokong Arsenal, orang-orang yang lama. Orang lama. Orang baru ni, budak-budak baru ni suka MU. MU, Chelsea. Ha, kan? Kalau korang suka Liverpool, maksudnya korang ni orang-orang lama. Tapi memang kesian lah. Sebab dah lama Liverpool tu dia dulu Liverpool tu lama tak menang. Bertahun-tahun kena menganjing, janjikan. Lembu pula, loser pula. Kesian tau. Itu dia orang menang, memanglah dia orang dapatlah peluang menganjing orang MU. Lepas tu kalah pula. Esok baca FB, besok siap lah awak. Kena. Dahsyat, bukan Malaysia je, kat luar negara pun sama. Saya menyokong MU tapi tak adalah rasa nak. Alah, menang lah kan. Tapi tak tu. Dia kesian. Okey, seterusnya. Pengguna akan tu kat bawah. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Betul saya cakap tadi, dia akan tidur sebab dia tak aktif. Makan ubat penenang ni memang tak bagus. Biasalah orang makan ubat penenang ni masa tidur. Tidur. Sebab tu kalau isteri ada masalah ni, suami penatlah jaga anak. Okey. So, nyatakan 4 kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan. Okey, ini sangat bahaya. Sebab korang kena pastikan di kalangan korang ada syaitan-syaitan. Jadi, bukan setakat iman kuat pun tak guna. Kadang-kadang iman kuat pun korang boleh tergoda. Memang kena jati diri dan iman tu kena kuatlah senilah. Kan? Sebab itulah orang-orang yang kalau kita tengok banyak duit pun, contoh artis pun terjebak dengan dadah. Main bola pun boleh terjebak dengan dadah. Tapi kebanyakan sekarang ni orang yang terjebak dengan dadah memang biasanya masalah duit lah. Sebab dia nak jual dadah secara yang paling mudah untuk dapat duit dengan cara dengan kos dengan banyak. Tapi orang korang pegang berapa gram saja dadah boleh menyebabkan korang dihukum gantung sampai mati. Okey, dihukum gantung seumur hidup, di penjara seumur hidup ataupun digantung. Korang tahu kan, di penjara seumur hidup maksudnya kalau contoh ikut umur. Kalau umur korang 18, korang kena penjara 18 tahun lah. Dia seumur hidup je lah. Sebab tu gantung sampai mati tu. Biasa orang yang kena gantung sampai mati ni, sebab tu peguam tahu dia salah. Peguam tu akan cuba nak minta ringankan hukuman dia jadi penjara seumur hidup. Sebab kalau kita kena penjara seumur hidup ni, kita boleh minta pengampunan daripada agung ataupun sultan kalau ikut negeri lah. Sebab minta pengampunan pun kena agak-agak lah. Baru masuk setahun nak minta pengampunan lah. Mantap lah. Mestilah orang yang minta pengampunan tu dah kena 12 tahun, puluhan tahun. Ada contoh ada kes kat Perak ada 2 orang, mesti ingat. Tapi memang dia dah keluar tu nak cari kerja susah. Tak pernah ambil kesanduan. Okey, contoh. So, 4 kesan penyalahgunaan dadah. Yang pertama akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Mana ada? Santan je kan? Hari ni kelas beriman je. Kurang beriman tu je. Okey. Memang kan lambat tu. Sambil buat part time job kat mama. Okey, lepas tu pertuturan tidak jelas. Kan orang yang dia isap dadah kan cakap tak ada dulu abang saudara, abang sepupu dah meninggal dah. Kesan dadah. Kesan dadah punya pasal meninggal lah. Tak memang cakap pun tak betul. Tapi dia tahu dia kena dadah tu sebab apa tahu? Sebab dia punya mak tu, mak dia suka melukis. Tapi mak dia suruh kerja bank. Nampak tak beza?
Dia suka melukis, dia nak jadi kejaya sebagai pelukis. Tapi dia mak dia suruh kerja bank. Sampai kadang tu mak dia bawa, bapak dia memang kerja bank, bawa kerja bank, suruh kerja part time ke situ. Dia tak nak, dia stres. Dia stres, dia pergi ikut-ikut orang salah. Tak jadah. Masa dia hidup, saya ingat dia pernah cakap dengan Sir lah, dia kata, janganlah jadi cabang ni kan. Salah jalan. Sebab orang dah hisap dadah, dia akan hisap dadah lain. Meninggal dah dia. Umur dia tak panjang. Dia meninggal, selama bertahun lepas tu, mak dia pula meninggal. Dah mak dah tua lah kan. Tapi dia meninggal sebab dadah lah kot selesai. Okay. Ada artis yang dadah kalau korang tengok kat TV. Bukan senang ketutupan tak jelas. Lepas tu tindakan refleks yang lambat. Kita suruh buat kerja slow je. Contoh kalau orang tu isap dadah. Lepas tu dia naik motor. Kau tengok kan, lampu dia hijau. Seminit tak jalan-jalan. Isap dadah lah kot. Kan? Okay. Lepas tu dia hilang keseimbangan badan. Melelong jalan. Bawa motor lelong. Ada bawa kereta lelong. Ada. Memang ada. Saya pernah jumpa kat highway. Tapi itu mengantuk lah kot. Takkan isap dadah juga. Tapi biasa orang yang isap dadah ni, kalau pekerjaan yang banyak driver lori. Katanya untuk hilangkan mengantuk. Saya pun tak tahulah. Dah lama kan masa memandu. Sebab tu sekarang ni company lori banyak ada bagi elau rokok. Elau rokok. Sebenarnya untuk bagi dia tahan mengantuk lah. Okay. Seperti tak bagus jugalah. Macam mana pun tak bagus jugalah. Okay. Sebab benda tak baik kan. So dadah tu sebab tu lah bila accident ni orang biasanya polis akan check kencing. Mak rempit yang cerita lah. Biasa orang-orang yang merempit ni pun dia kebanyakannya isap dadah sebab nak khayal, supaya bila khayal ni dia bawa motor dia tak ingatlah nak mati. Dia tak ingatlah motor tu power tu selaju yang boleh throttle sampai habis. Tak ingatlah siapa-siapa pun. Bila dah mati kan, reporter datang interview mak, anak saya baik sebenarnya. Aku tak tahu rupanya tak. Mana ada kau dengar mak orang ni kan, dia interview dia kata, oi mak, anak saya macam setan ni, baguslah dia mati. Tak ada, mana kau dengar macam tu. Okay, penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan masalah mental yang serius. Apa kata dengan anda untuk mempunyai minda yang sihat? Wajarkan jawapan anda. Okay, so yang pertama, kaedah yang pertama, bersenam. Bersenam dekat padang, bukan dekat mamak. Okay, kenapa kita bersenam? Memperbaiki emosi dan tenaga. Kalau kau tak bersenam pun, kalau dah duduk kat rumah kat kampung, kan, boleh je bersih-bersihkan, bakar-bakar kan, kalau kau perlu kan. Boleh je. Okay. Yang kedua, minum air secukupnya setiap hari. Air tu air suam, bukan teh tarik. Kau minum teh tarik? Habis? Air kosong. Habis kau pergi mama minum air apa? Tak baik hari ni hari. Besok nak periksa. Minum air secukupnya setiap hari. Okay. Kenapa kita kena minum air secukupnya setiap hari untuk mencegah badan daripada dehidrasi? Dehidrasi, kalau kau tak faham maksud dehidrasi, kau boleh cakap kekeringan. Yang boleh memberi kesan negatif terhadap emosi dan pemikiran. Yang boleh memberi kesan terhadap emosi dan pemikiran. Seterusnya, melibatkan diri dengan aktiviti berfaedah. Libatkan diri dengan aktiviti berfaedah seperti menjadi sukarelawan. Macam contoh ada kawan kita tu masa banjir kan, semua rumah dia nak bersihkan. Itulah tempat tuition tak pernah pula ada sapu. Pak Nawak buat pun tak pernah. Itulah, rasa nak pergi balik rumah-rumah yang dibersihkan tu. Cakap dia bersihkan.
Wah, buat tempat tulisan saya boleh tak bersihkan? Ha? Sebenarnya Jarul, kita nak buat amal kebajikan dengan orang terdekat dulu. Kan? Kau yakin ke orang-orang yang pergi suruh bersihkan tu, dia buat tak kebajikan dengan orang terdekat dia? Saya tak buat sangat dengan orang terdekat tu, saya tak nak pergi. Melainkan orang tu rajin ni kan. Dia pergi lah. Tapi sebagilah ada kawan saya pergi nak pergi bersihkan, sebagilah duit. Bagi semangat lah. Kau lah pergi bersihkan, aku tak boleh lah, aku dengan orang terdekat aku tak buat. Sebab tu Nabi pun pernah cakap benda yang sama. Yang terasa ya. Ui, marah. Marah. Okey, seterusnya. Sukarelawan pada kebajikan atau mempunyai hobi yang tertentu. Kenapa? Dia merangsang otak melalui pembelajaran dan pengalaman. Merangsang otak melalui pembelajaran dan pengalaman. Saya ada kenal seorang ni, dia suka sangat buat kebajikan. Tapi pada masa sama, keluarga dia macam-macam masalah. Suami tak ada kerja tetap, duit tak cukup. Macam mana tu? Masalah juga kan? Itulah masalah juga. Sebenarnya nak tolong orang, kita kena pastikan keluarga kita dulu cukup. Baru kita boleh pergi tolong orang. Okey, Raja 10 menunjukkan jenis kelenjar endokrin. Ini section C Kita ada kelenjar endokrin tu, kelenjar pituitari, section B, kelenjar thyroid dengan kelenjar adrenal. Apakah yang dimasukkan dengan kelenjar endokrin? Okey, maksud kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus, D-U-K-T-U-S. Kelenjar tanpa duktus yang merembeskan hormon terus ke dalam aliran darah. Sebab itulah kalau kita cedera, bahayalah sebab dia akan mengganggu aliran hormon dalam badan. Akan menjejaskan fungsi kelenjar-kelenjar dan badan dan seterusnya organ-organ dalam badan. Sebab itulah kalau ada kecederaan, kita kena cepat untuk recover. Okey, kaji maklumat pada Rajah 10.1 dan binakan konsep kelenjar endokrin. Okey, yang pertama maklumat. Okey, yang pertama nombor 1 maklumat. Okey, so maklumat dia adalah bawah dia kelenjar pituitari, kelenjar thyroid, T-I-R-O-I-D, dan kelenjar adrenal, A-D-R-E-N-A-L, adalah kelenjar endokrin, E-N-D-O-K-R-I-N. Yang kedua, dia punya point, satu tadi maklumat yang saya cerita pasal kelenjar tadi. Yang kedua, dua ciri sepunya. Okey, poin yang pertama, kelenjar tanpa duktus. Poin yang kedua, merembeskan hormon terus ke dalam aliran darah. Yang ketiga, mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Mengkoordinasikan aktiviti badan. Adalah itu je lah, tak payah panjang. Contoh yang ketiga, tadi satu informasi iaitu maklumat. Yang kedua, dua ciri sepunya. Yang ketiga, contoh lain. Poin yang pertama dalam nombor ketiga tadi, ovari. Yang kedua, testis. Di terror ni Syarul kan. Yang ketiga, pankreas. Seterusnya, yang keempat, bukan contoh. Dalam nombor 4 ni, yang pertama, kelenjar peluk. Kelenjar peluk dia bukan kelenjar pituitari tak ada kena-mena dengan sistem hormon. Kelenjar ileo, dia nak cakap yang ada kelenjar tapi dia bukan dalam kelenjar endokrin. Okey. Yang kelima, konsep sebenar.
Kelenjar endokrin ialah tanpa duktus. Kelenjar endokrin adalah tanpa duktus dan merembeskan hormon terus ke dalam aliran darah. Itu mewakili 6 markah. Sebenarnya sebagi lebih teruk. Okey, seterusnya. Darjah 10.2 menunjukkan beberapa contoh makanan yang diambil oleh seseorang yang pesakit diabetes mellitus. Roti manis, kek, coklat. Nasib baik ada mie goreng, teh tarik, roti canai. Kalau ada memang dia tunjukkan soalan pada Syarul lah kan. Pada pendapat anda, adakah makanan tersebut sesuai diambil oleh pesakit itu setiap hari? Kalau korang setuju, setuju boleh ambil. Kenapa setuju boleh ambil? Sebab enak dimakan. Betul? To the point. Yang kedua, membekalkan tenaga segera kepada badan. Kalau korang setujulah boleh ambil. Yang ketiga, mempunyai kalori yang tinggi untuk keperluan tenaga badan. Kalau korang setuju. Tapi kalau korang tak setuju, tak boleh ambil. Pesakit diabetes tak boleh makan ni. Mengandungi lemak tepu dan lemak trans. Lemak tepu, ataupun kalau boleh cakap mengandungi lemak yang tidak baik. Ataupun lemak tepu, dan tepatnya lemak tepu dan lemak trans. Boleh menyebabkan obesiti. Sebelum PKP, ingat Sarul dulu kuru-kuru je. Tapi PKP, semangat ha. Tu pun terkejut. Mas PKP dia pergi mama tu. Okey. Nanti bukan pergi ke lembah kehinaan, pergi ke lembah kemamakan. Okey, lepas tu boleh menyebabkan penyakit metabolik lain seperti tekanan darah tinggi. Sebab itulah orang ada diabetes, dia ada tekanan darah tinggi. 3 serangkai, tapi jantung. Orang ada tekanan darah tinggi ni, dia tak boleh duduk tengah panas. Nanti mulalah darah tinggi naik. Ubat tu pun tak elok sebenarnya. Okey, seterusnya. Yep. Oh, iya. Okey, bagaimanakah unsur-unsur jadual berkala disusun? Disusun mengikut ketik menaik nombor proton. Disusun mengikut ketik menaik nombor proton dari kiri ke kanan. Disusun mengikut ketik menaik nombor proton dari kiri ke kanan. Nanti korang boleh tengok video balik Apakah jenis unsur M? Unsur apa tu M yang tu? Logam. Nyatakan unsur yang punya nombor proton yang paling besar. Unsur P. P lah sebab ujung sekali kan. Di bawah ada ujung. Bukan L L sebelum dia. Okey. Nyatakan perubahan jenis unsur dari K ke L dalam jadual perkala. Daripada logam ke bukan logam. Sebab dia gas lengai apa tak panggil. Daripada kiri ke kanan dia logam. Lepas tu dia ke bukan logam. Logam ke bukan logam. Nyatakan satu sifat yang sama antara unsur L dengan P. L kan tadi duduk atas. L dengan P. Apa sifat dia sama? Tidak reaktif. P tidak reaktif. Okey. Namakan gas yang terhasil daripada tindak balas antara unsur K dengan air. Hidrogen. Oh, teacher dia hafal lah ni. Sodium lah apalah. Okey. Last kali sistem endokrin. Sekali lagi. Kelenjar P. Ni tadi korang bagi tahu jawapan P, Q, R, W kan? Yang ni dia suruh namakan. So 2 jenis soalan. Kalau skrin tadi ya. Kan? Yang ni kalau ni namakan tak tahu apa ya. Okey, kelenjar P kita panggil kelenjar thyroid. Okey. Apakah thyroid Thyroid ni salah satu masalah tak sama ada tak kena opek, kena makan ubat seumur hidup. Macam ada seorang mak saudara lah seumur hidup.
kena makan. Setiap bulan kena pergi klinik ambil ubat. Orang ada masalah thyroid ni biasanya dia punya emosi macam tak terganggu sikit. Macam masalah rasa tu kita tak betul. Tak ada je tak kena. Okay. Apakah yang akan berlaku kepada lelaki tersebut jika kelenjar-P merembeskan kurang hormon? Apa berlaku pada lelaki tu? Kadar metabolisme yang rendah. Kadar metabolisme yang rendah atau kemerosotan fizikal atau kerencatan mental. Ada masalah mental. Tu kau seperti panggil kawan-kawan mental lah kau ni. So dia ada masalah. Dia kelenjar thyroid. Masalah ni tak tahu sebab tak tahu punca apa. Bukan sebab makan ke apa. Tak punca apa. Tak tahu tu tak pasti. Bukan sebab makanan tak juga. Kalau dia takutlah si Sarul kan. Okey, namakan kelenjar S. Syarul? S? Tu hormon. Testis. Testis. T-E-S-T-I-S. Testis tu nama kelenjar. Hormon dia testosteron. Okey. Nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S. Mengawal ciri-ciri seksual sekunder lelaki. Kalau kurang, tak jadilah lelaki. Kuranglah lelakinya. Okey. Okey. Dia ada satu soalan lagi Mak ni. Tak ni pula. Dia kalau contoh kelenjar pituitari tu, kalau dirembeskan hormon pertumbuhan yang melebihan, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang lain. Ingat pituitari tu yang atas sekali kan? Yang atas sekali tu, P tu kan? Kalau yang atas tu kat otak tu, kalau ada tu, kalau dia ada masalah, berlebihan ke, kurang ke, akan menyebabkan ketidakseimbangan rembesan hormon yang lain. Okey. Itu saja. Tak ulang kaji lah paper 1. Sebelum ni dah buat banyak paper 1 kan. Okay. So good luck untuk esok. Sains sebenarnya tak susah, senang je. Saya tak tahu tengok anak murid sebanyak je dapat E. Dia tak macam subjek math ke admat tak ada. Ni tak ada. Biasanya orang dapat AD. Tapi biasa sekolah biasalah. Biasa sekolah